Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 4E. Pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 3, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Kita akan masuk subtopik kedua kita, 3.2, konsep mol. Apa itu konsep mol? Okey, dalam bidang kimia, unit mol digunakan dalam penyukatan kuantiti bahan. Okey, mol, simbolnya juga mol, okey, ialah unit SI untuk kuantiti sesuatu bahan. Satu mol bahan mengandungi 6.022140076 darab 10 kuasa 23 entiti asas bahan tersebut. Nombor ini juga dipanggil sebagai pemalar Avogadro Na, okey, dan juga kita panggil nombor Avogadro. Okay. So, pemalar Avogadro Na ini ditakrifkan sebagai bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23 mol negatif 1. Okey, so untuk nombor ini kita ambil betul kepada 3 angka bererti sahaja. Okey, 6.02, ambil yang depan ni 3 angka bererti sahaja. So dalam erti kata yang mudah, satu mol bahan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah yang membentuk bahan tersebut. Okey, so jenis bahan itu bergantunglah sama ada atom, okey, molekul atau bahan ion. Okey, kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh yang pertama, bahan atom, 1 mol kupron, okay, bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 atom kupron. Okay. Untuk contoh kedua, bahan molekul, okay, 1 mol air H2O bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul air. Okay. Yang ketiga, bahan ion, 1 mol natrium klorida bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 unit natrium klorida. So bermaksud 1 mol itu adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 mol negatif 1. Okey. Okey, baik, berkaitan antara bilangan mol dan bilangan zarah. Okey. So penggunaan unit mol adalah sama seperti penggunaan unit dozen. Okey, contohnya 2 dozen pensel mewakili 2 darab 12. Okey, atau 24 batang pensel, kerana 1 dozen pensel ada 12 batang. So kalau 2 dozen, 24 batang pensel. Okey. Dengan cara yang sama, pemalar Avogadro Na tadi digunakan sebagai faktor penukaran antara bilangan mol dengan bilangan zarah. Okey, jadi kita tengok formula ya. Baik, ini adalah formula yang menghubung kaitkan bilangan mol dengan bilangan zarah. Okey, so ini adalah formula yang pertama. Okey, yang berkaitan dengan bilangan mol. Kita ada 3 formula. Ingat ya, ini yang pertama. So, bilangan mol simbolnya N bersamaan dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Nombor Avogadro tadi yang 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, so ini formula pertama kita. Okey, atau kita boleh buat secara diagram untuk dapatkan bilangan zarah. Okey, nak dapatkan yang atas ni bilangan zarah. Okey, bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, tengok kita nak dapatkan bilangan zarah yang bawah Na ni, nombor Avogadro pergi sana kan. So dia akan jadi darab di sini. So bilangan mol darab nombor Avogadro dapat bilangan zarah. Okey, kalau kita nak cari bilangan mol, okey, kita nak cari bilangan mol dan diberi bilangan zarah, senang je. So bilangan zarah bahagi nombor Avogadro dapat bilangan mol, macam formula. Okey, nak dapat mol, bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Okey, so kita ada 3 kuantiti kan. 3 kuantiti, kalau diberi 2 kuantiti, satu tu kita nak cari, kita boleh carilah. Okey, menggunakan hubung kait yang ini. Okey, dari mana datangnya pemalar Avogadro? Okey, tengok sedikit sejarah ya. Pemalar Avogadro dinamakan sempena nama seorang ahli sains terkenal berbangsa Itali, iaitu Amedeo Avogadro. Okey, dari tahun 1776 hingga 1856. Okay, sekarang kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh dan macam mana kita nak aplikasikan formula tadi. Okey, soalan dia, berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium? Okey, bilangan atom di sini merujuk kepada bilangan zarah lah. Okey, so kita tengok balik formula dia. Okey, bilangan mol sama dengan
bilangan zarah tadi bahagi dengan nombor Avogadro. Okey, ni N ni bilangan mol ya. So berapakah bilangan zarah? So nak tahu bilangan zarah, yang ini nombor Avogadro kena bawa ke sana kan. So bermaksud bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, so kita tengok dia punya penyelesaian. Okey, bilangan atom magnesium. Okey, tengok So tadi cikgu kata bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. So samalah di sini, bilangan mol didarabkan dengan nombor Avogadro. So kita akan dapat bilangan zarah. Okey, iaitu bilangan atom dalam konteks di sini. Okey, you guna kalkulator, you akan dapatlah 1.204 darab 10 kuasa 23. Cara guna kalkulator, okey, ini adalah bentuk piawai. Okey, semasa di tingkatan 3. Okey, mana dah lupa tu nanti boleh tanya cikgu lah. Okey, boleh WhatsApp cikgu. Macam mana nak ni guna kalkulator, tekan untuk dalam bentuk piawai. Okey, alright, macam mana dia punya unit ni, mol-mol boleh hilang Okey, cikgu tunjukkan dari segi formulanya lah. Okey, tengok sini. Okey, 0.2 ni unit dia mol. Okey, unit dia mol. Sorry. Okey, darab dengan unit dekat sini per mol. Nampak? Per mol bawah kan. So kita boleh potong-potong lah. So tinggal bilangan atom sahaja. Ini tak ada apalah, saja cikgu nak tunjuk dia punya konsep kenapa mol tu boleh hilang. Ini contoh seterusnya. Satu sampel zinc klorida mengandungi 3.01 darab 10 kuasa 24 unit zinc klorida. So ini mewakili bilangan zarah lah. Okey, hitungkan bilangan mol zinc klorida yang terdapat di dalam sampel itu. Okey, so kita tengok balik kita punya formula tadi Okey, formula kita tadi, bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okey, Na, sorry. So dekat sini apa kuantiti yang kita ada? Kita ada bilangan zarah dan kita ada Na adalah nombor Avogadro kita ada. So bolehlah cari bilangan mol. Okey, dia direct question. So maksudnya bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Tengok penyelesaian. Okey, penyelesaiannya samalah. Okey, bilangan zarah di atas bahagi dengan nombor Avogadro. So kita dapatlah 5 mol. Okey, kita akan dapat 5 mol. Okey, contoh seterusnya, sebuah balang gas berisi 2 mol gas oksigen. Okey, O2. So sebuah balang gas berisi 2 mol oksigen. Okey, gas oksigen. Soalan A, berapakah bilangan molekul oksigen di dalam balang gas itu? B, berapakah bilangan atom oksigen di dalam balang gas itu? So, yang penting kita cari A dulu. Okey, dapat bilangan molekul baru kita boleh cari bilangan atom. So, kita boleh nampak kat sini kan, molekul oksigen ada 2 atom kan? So, cari molekul oksigen dahulu, which is O2 ini. Okey, so nak cari bilangan molekul, okey, ingat balik formula tadi, bilangan molekul tu samalah dengan bilangan zarah. Okey, N mol sama dengan bilangan zarah, okey, bahagi nombor Avogadro. So kena ingat betul-betul ni formula dia. Bilangan molekul kita nak cari ni. Okey, so macam mana nak buat? Bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, itu formulanya. Bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Kita tengok penyelesaian. Okey, betul tak? Bilangan mol 2 mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, so kita akan dapat 1.204 darab 10 kuasa 24 molekul. Okey, ini adalah molekul oksigen. So bila soalan B dia tanya bilangan atom oksigen, tengok balik. Molekul oksigen O2 ni ada berapa atom? Ada 2 atom kan? Jadi bilangan molekul tadi darab saja dengan 2. Dapatlah bilangan atom. Okey. Okey, tadi kita belajar tentang hubung kait bilangan mol dengan bilangan zarah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada konsep kedua pula, iaitu bilangan mol dan jisim bahan. Okey, so bilangan mol bagi sesuatu bahan adalah mustahil untuk ditentukan dengan menghitung bilangan zarah sesuatu bahan. Oleh itu, bagi mendapatkan bilangan mol, jisim sesuatu bahan tersebut perlulah disukat dan jisim molar perlulah diketahui. Apa itu jisim molar? Okay, kita tengok. Okay, ini penerangan tentang jisim molar. Okey, jisim molar ialah jisim 1 mol bahan. Okey, jisim 1 mol bahan. Okey, so dia punya unit adalah gram per mol.
Okey, gram per mol. Okey, ataupun kita tulis gram mol negatif 1. Okey, ahli kimia mendapati bahawa nilai jisim molar tadi, okey, sesuatu bahan adalah sama dengan nilai jisim relatif bahan tersebut. Okey, tengok macam karbon. Okey, jisim atom relatif karbon adalah 12 kan? Jadi jisim molar dia pun 12. Okay, itu je yang kamu kena faham. Okay, konsep dia, kalau GAR, jisim atom relatif karbon 12, jisim molar dia pun 12. Unit dia gram per mol lah. Okay, kita tengok contoh ya untuk lebih faham. Okay, tadi maksud jisim molar tadi sama dengan GAR kan? Nilai yang sama kan? Jadi tengok contoh pertama di sini untuk atom kubrum, GAR-nya 64, maka jisim molar pun 64. Okay, semudah itu. Okay, so unit gram per mol lah. Okay, untuk yang kedua, molekul pula. Okay, molekul air H2O. Kita tak panggil lah JAR ya. Kalau untuk molekul kita panggil JMR. Jadi kita cari JMR untuk air H2O. Kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. Okay, tengok sini ada 2 atom hidrogen dan 1 oksigen. So kita tambahkan JAR setiap atom dalam molekul air. Jawapannya 18. Maka jisim molar pun 18. Okey. Okey, seterusnya untuk bahan ion. Okey, untuk bahan ion kita tak panggil JAR, kita tak panggil JMR, kita panggil JFR. So natrium klorida So ada satu atom natrium dan klorin. Okey. So kita tambahkan JAR bagi setiap atom dalam ion ini. So jawapannya 58.5. Jadi jisim molar pun 58.5. Okey, gram per mol. Okay, baik. Okey, jisim bagi sebarang pecahan mol sesuatu bahan boleh ditimbang. Okey, macam kita buat perkadaran lah. Misalnya 12 gram karbon untuk 1 mol. Jadi kalau untuk 6 gram, separuh kan? Untuk 0.5 mol lah. Dan seterusnya. Jisim molar digunakan sebagai faktor penukaran antara bilangan mol dengan jisim bahan. Okey, so kita tengok formula dia, macam mana kita nak apply formula. Okay, so ini adalah formula kita yang kedua. Okay, tadi yang pertama kan, ini yang kedua, konsep kedua kita. So bilangan mol bersamaan dengan jisim, okay, jisim bahagi dengan jisim molar. Okay, gram per mol. Okay, tadi bilangan zarah kan, sekarang jisim. Okay, jadi dalam bentuk diagramnya untuk mendapatkan jisim, okay, bilangan mol darablah dengan jisim molar. Okay, kalau nak dapatkan bilangan mol, jisim tadi bahagi dengan jisim molar. Okay, so kamu boleh tengok ni lah dia punya formula yang atas ni. Okay, kena faham betul dia punya formula. Okay, baik. So soalan dia, okay, berapakah jisim bagi 1.5 mol aluminium? Okay, diberi JAR 27. Okay, so kita tulis formula balik. Okay, nak ingat kan? Okay, tadi yang melibatkan jisim ya. So bilangan mol bersamaan dengan jisim, okay, bahagi dengan jisim molar. Betul? Okay, bagi jisim molar. So kita ada bilangan mol 1.5 dan kita ada jisim molar 27. Ingat ya, jisim molar dengan jisim atom relatif sama je. Jisim molar dan JAR sama. So boleh tak nak cari jisim? Okay, boleh lah. Maksudnya ini bawa ke sana. So dia akan jadi bilangan mol darab dengan jisim molar. Sorry tulisan cikgu, gunakan pen ni susah. Okay, jisim molar. Okay, tengok penyelesaian. Okay, betul tak? Jisim molar aluminium tadi adalah 27 ya, disama dengan JAR. Jadi nak dapatkan jisim ialah mol, bilangan mol darab dengan jisim molar. So dapatlah 40.5. Nampak formula kat sini kan? So dapat 40.5 gram. Okay, so jisim unit gram lah. Okay. Okay, baik. Tengok contoh seterusnya. Berapakah bilangan mol? Okay, maksud dia nak cari N lah. Berapakah bilangan mol yang terdapat dalam 32 gram gas sulfur dioksida? Okay, diberi JAR, oksigen 16, sulfur 32. So, tengok formula balik. Okay, bilangan mol kan? Bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Jisim molar. Senang sangat. Jisim dah ada 32. Jisim molar pun kita boleh cari. Sebab dah ada JAR kan. Jisim molar dan dia punya sini JMR dia ialah hasil tambah JAR lah. Senang je. So kita tengok penyelesaian. Okay.
So di sini GC molekul relatif dia, kita carilah JMR dia. SO2 ikut formula S 32, nilai S untuk oksigen ada 2 kan, so letak dekat depan. Okey, oksigen nilainya 16, so 2 darab 16. So JMR adalah 64. So 64 ni bersamaan dengan GC molar juga, 64 gram per mol. Okey, so nak dapatkan bilangan mol, GC bahagi GC molar. GC tadi 32 gram, 32 kan. So 32 bahagi dengan 64 lah. Okey, dah bahagi dapat 0.5 mol. Okey, kita letak mol kerana dia nak cari mol. Okey. Ya, baik, contoh seterusnya, berapakah bilangan mol yang terdapat di dalam 4.7 gram kalium oksida? Okey, so diberi JAR. So, cikgu nak you faham dia punya formula, tulis semula, okey. Dia nak cari apa? Bilangan mol kan? So, bilangan mol adalah N, okey, sama dengan, okey, kalau formula melibatkan jisim tadi, okey, jisim bahagi dengan jisim molar. Okay, GC molar ni samalah dengan JR. Okey, dia sama dengan nilai JMR ataupun JFR. Okey, bergantung kepada bahan kimia, okey, yang diberi. So GC dah ada 4.7 gram. Okey, GC dah ada. GC molar boleh carilah. Okey, kita ada formula K2O di sini. So kita boleh cari GC molar. Tengok penyelesaian. Okey, so jisim formula relatif kita K2O. So untuk kalium 39 ada 2 kan, 2 atom. So 2 darab 39 tambah dengan 1 oksigen 16. So jisim formula relatif 94 bermakna jisim molar juga 94. So dah ada jisim molar kat sini. Okey, so nak cari bilangan mol, jisim bahagi jisim molar. Jisim kita 4.7 bahagi dengan jisim molar 94, dapatlah 0.05 mol. Okey. Okey, baik, ini adalah konsep ketiga kita, yang terakhirlah untuk hari ini ya. So perkaitan antara bilangan mol dan isi padu gas. Okey, so menyukat isi padu sesuatu gas adalah lebih mudah berbanding dengan menyukat jisim, okey, kerana gas amat ringan. So melalui kajian, ahli kimia mendapati isi padu bagi 1 mol sebarang gas mempunyai nilai yang sama pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Okey, jadi konsep isi padu molar dikemukakan. Okey, kita tengok nota seterusnya. Okay. So isi padu molar ialah isi padu yang ditempati oleh 1 mol gas. Okay. Isi padu molar sebarang gas bergantung kepada keadaan, iaitu 22.4 dm kuasa 3 per mol. Okay. Atau kita sebut 22.4 desimeter padu per mol, okay, pada STP, atau 24 desimeter padu per mol pada keadaan bilik. Jadi ada dua keadaan. Okay. So dua keadaan ni kita tengok dia punya pecahan. Okey, baik, ada dua pecahan di sini ya. Yang pertama pada STP. Okey, STP itu ialah pada suhu dan tekanan pihawai, iaitu suhu 0 darjah Celsius dan tekanan 1 atm. Jadi pada STP, isi padu molar sebarang gas bernilai 22.4 desimeter padu. Okey, 22.4 desimeter padu. Jadi untuk pecahan kedua, pada keadaan bilik pula, keadaan bilik itu suhu 25 darjah Celsius. Okey, 25 darjah Celsius dan tekanan 1 atm. Isi padu molar bagi sebarang gas adalah 24 desimeter padu. Okey, so dua perkara ni kena ingatlah. Okey, so kita tengok formula. Okay, baik, ini adalah formula kita yang ketiga ya, yang terakhir tu. So bilangan mol bersamaan dengan isi padu gas bahagi isi padu molar. Okey, jadi secara diagramnya nak dapatkan bilangan mol di sini. Okey, maksudnya isi padu gas mesti bahagi dengan isi padu molar baru dapat bilangan mol. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan isi padu gas di sini, ni bawa ke sana kan. Jadi bilangan mol darab dengan isi padu molar. Okay. Kalau cikgu suka ingat yang atas ni sahaja. Maksud daripada atas itu kita dah boleh, kita boleh tahu. Okay, formula yang seterusnya. Maksudnya kalau macam atas ni nak cari bilangan mol, kita tahulah isi padu gas bahagi isi padu molar. Kalau dia suruh cari isi padu gas, maksudnya isi padu molar bawa ke sana, pindah ke sana. So dia akan jadi darab. Okay, terpulang kepada kamulah yang mana lebih senang untuk kamu ingat. Okay, baik. So, kita tengok contoh soalan. Hitungkan isi padu 2.2 mol gas hidrogen dalam desimeter padu pada STP. Okay, ingat ya, isi padu molar pada STP adalah 22.4. Okay, so kita tulis sikit formula, conteng sikit formula untuk kamu ingat. Okay, dia suruh cari apa? Isi padu. Okay, dia nak cari isi padu gas. Okay, so tadi formula kita nak cari bilangan mol sama dengan
isi padu, cikgu buat V lah sebagai simbol ya. So isi padu gas, okey, bahagi dengan isi padu molar, right? So kita nak cari apa? Kita nak cari isi padu gas. Kita nak cari yang ini, right? So bilangan mol dah diberi, isi padu molar pun diberi. So ini bawa ke sana sahajalah. So dia akan jadi isi padu gas sama dengan bilangan mol darab dengan isi padu molar. Okey, macam tu. Alright. So kalau kamu tengok sebelah kanan, dia nak tunjukkan konsep di sini macam mana dapat unit desimeter padu tu sendiri. Betul lah kamu tengok kalau N tu mol kan. Okey, unit dia mol. Isi padu molar unit dia desimeter padu per mol. So mol dengan mol boleh potong. Ini asalnya adalah, bukan asalnya lah, kita pun tulis macam ni juga, boleh ditulis macam ni. Okey, mol -1. Mol -1 bermaksud per mol. So potong mol dan mol dapatlah unit desimeter padu bagi isi padu gas. Okey, kita tengok penyelesaian. Okey, tengok sana ya. Isi padu gas bagi hidrogen, gas hidrogen, nampak bilangan mol darab dengan isi padu molar kan. So ambil bilangan mol yang diberi 2.2, darabkan sahaja dengan isi padu molar 22.4. So dapatlah 49.28. Okey, dapat jawapan. Okay, baik. So soalan seterusnya, berapakah isi padu 0.01 mol gas amonia dalam sentimeter padu pada keadaan bilik. So diberi isi padu molar lah 24 untuk pada keadaan bilik. Okey, di sini dia nak tukar kepada unit sentimeter padu. Okey, iaitu kemudian. Okey, kita cari dulu isi padu gas amonia ni dulu. Okey, so kita tengok formula. Kita buat dulu formula dia. Bilangan mol tadi sama dengan isi padu gas bagi isi padu molar. Okey, so dia kita nak cari ni kan, isi padu gas. So nak cari isi padu gas, bilangan mol darab dengan isi padu molar. So di mana bilangan mol kita 0.01 kan, darab dengan isi padu molar kita 24. Okey, kita tengok penyelesaian. Sama tak? Okey, sama ya. 0.01 darab 24. Okey, sama dengan cikgu buat tadi. So jawapannya adalah 0.24 desimeter padu. Okey, jadi dia nak tukar kepada sentimeter padu. Okey, di sini adalah pertukaran unit. Okey, so 1 desimeter padu bersamaan dengan 1000. Okey, sentimeter padu. Jadi kalau kita nak tukar, darablah dengan 1000. So dapatlah nilainya dalam sentimeter padu, 240 sentimeter padu. Baik, contoh seterusnya, berapakah bilangan mol gas oksigen yang mempunyai isi padu 600 cm padu pada keadaan bilik? Okey, isi padu molar diberilah pada keadaan bilik iaitu 24. Okey, berapakah bilangan mol gas oksigen? So nak dapatkan bilangan mol isi padu gas bagi isi padu molar. Okey, tapi isi padu di sini adalah sentimeter padu kan. Jadi tukar dulu kepada desimeter padu. Okey, maksudnya kalau desimeter nak ke desimeter padu ke sentimeter padu, jadi kita darab 1000. Jadi kalau kita nak tukar sentimeter padu kepada desimeter padu, bahagi 1000 lah. Okey, macam ni. Okey, nampak tak sini? Isi padu gas oksigen tadi 600 kan? So kalau kita nak tukar kepada desimeter padu, terbalik kan? So kita bahagi dengan 1000. Dapatlah nilai 0.6 desimeter padu. Setelah, okey, dia unit. So nak cari bilangan mol, okey, ini formula asas lah. Bilangan mol adalah isi padu gas bahagi isi padu molar. So 0.6 bahagi dengan 24. Okey, dapat 0.025 mol. Okey. Okey, baik. So ini adalah gabungan. Gabungan ketiga-tiga formula. Okey, di dalam satu gambar rajah. Okey, berpusatkan bilangan mol. Okey, tengok. So tajuknya pun hubung kait antara bilangan mol dengan bilangan zarah, okey, jisim dan isi padu gas. Okey, ini semua formula yang kita tengok tadi. Okey, yang berkaitan antara bilangan mol dengan bilangan zarah yang awal-awal tadi kan. Dengan jisim dan juga dengan isi padu gas. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan seterusnya. Kita ada dua contoh lagi ya. So, berapakah isi padu bagi 26.4 gram karbon dioksida pada keadaan bilik? So, diberi jisim atom relatif dan juga isi padu molar. Okey, ini soalan trik ya. Okey, sebab dia bukan soalan direct. Okey, cikgu tulis balik semula ya formula ketiga formula tadi. Okey, supaya kamu jelas ya. Yang pertama tadi kaitan antara bilangan mol dengan bilangan zarah. Okey, bilangan zarah. Yang kedua
kedua tadi berkaitan bilangan mol dengan jisim. Okey. Yang ketiga berkaitan antara bilangan mol dengan isi padu. Okey, yang pertama tadi melibatkan nombor Avogadro, okey, and then ini melibatkan jisim molar, dan yang ketiga melibatkan isi padu molar. Okey, dekat sini ada isi padu dan juga ada jisim. Okey. Isi padu adalah pada formula nombor 3, isi padu. Jisim pula formula nombor 2. So macam mana kita nak cari? Tetapi kedua-duanya ada bilangan mol. Jadi pentingnya bilangan mol. Maknanya kita kena cari apa? Kita kena cari bilangan mol dahulu. Kan? Kalau kamu tengok soalan tu ada bilangan mol dan zarah, okey, ataupun nombor Avogadro, terus guna formula nombor 1. Kalau soalan tu ada bilangan mol dan jisim, jisim molar, jisim jisim bahan, okey, guna formula nombor 2. So kalau kamu tengok ada soalan tu ada bilangan mol dan juga isi padu, melibatkan isi padu dan bilangan mol, terus guna formula nombor 3. Tapi untuk soalan macam ni nampak dia merentasi. Ada isi padu, lepas tu ada jisim. So tak ada dalam satu formula pun yang melibatkan mereka berdua ni kan. Jadi kita pergi kepada bilangan mol. Cari dia punya titik yang sama dulu. Cari bilangan mol. Okey, penting So kita tengok langkah seterusnya. Okay, baik. Dalam soalan tadi kita ada diberi gram kan, diberi jisim karbon dioksida. Jadi untuk cari bilangan mol kita boleh gunakan formula yang melibatkan jisim lah. Kan kita nak cari bilangan mol, kita guna formula yang melibatkan jisim. So jisim dia tadi 26.4 gram diberi. Jadi nak tinggal cari jisim molar. Jisim molar samalah dengan jisim molekul reaktif kan. Jadi kamu carilah jisim molekul reaktif JMR bagi karbon dioksida. Okey, dia dah bagi tadi kan. Pecahan JAR-nya sudah dapat 44. Okey, so kita bahagikan sahaja 26.4 bagi 44 dapatlah 0.6 mol. Okey, so kita dah ada satu titik persamaan iaitu bilangan mol. Okey, dan sekarang bolehlah kita cari isi padu dia. Okey, tengok balik formula kan. Kalau kaitan antara mol dengan isi padu, bilangan mol sama dengan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Yang kita nak cari isi padu gas. Inilah kita nak cari kan. So bilangan mol darab dengan isi padu molar. Nampak bilangan mol darab dengan isi padu molar. Bilangan mol 0.6 kita dah dapat tadi. Isi padu tadi 24 pada keadaan bilik kan, 24. So dapatlah 14.4 desimeter padu. Okey, ini contohnya ada dalam buku teks. Semua contoh ni ada dalam buku teks. So kalau macam ini contoh 12 kan, boleh tengok muka surat 56. Muka surat 56. Okey, so boleh tengok balik untuk bagi kamu faham. Okey, tengok semula untuk kamu faham. Okey, tengok contoh terakhir. Okay, baik, so ini adalah contoh terakhir kita. Contoh 13 pada muka surat 57. Okey, buku teks. So, berapakah bilangan molekul yang terdapat di dalam 672 cm padu gas hidrogen pada STP? Okey, so diberi sini pemalu Avogadro, okey, and then dibagi isi padu molar pada STP 22.4. Okey, so kamu tengok dekat sini bilangan molekul. Okey, ini adalah formula pertama kita tadi. Lepas tu ini diberi pula gas. Maksudnya dia bagi isi padu lah gas pula, sorry. Diberi isi padu gas hidrogen. So isi padu dalam formula kita yang ketiga. Nampak? So tak sama, jadi kita cari satu titik yang sama iaitu bilangan mol. Kena cari apa? Kena cari bilangan mol. Macam mana nak cari bilangan mol? Tengok apa information yang diberi. Dia bagi kat sini isi padu kan. Jadi melalui formula isi padu carilah mol. Okey, so bilangan mol sama dengan isi padu gas bahagi isi padu molar. Okey, kita cari bilangan mol dahulu. Okey, kita tengok penyelesaiannya seterusnya. Okey, so nak cari bilangan mol tadi isi padu bagi isi padu molar kan. So isi padu tadi diberi dalam soalan 672. Okey, tetapi dalam unit sentimeter padu. So kita tukar terus kepada desimeter padu lah. Okey, so kalau nak tukar kepada desimeter padu bagi dengan 1000 kan. Okey, so tak ada masalah. Bagi 1000 dah ada di sini. Tetapi isi padu molar pada STP tadi 22.4. So kita pun bahagi macam biasa, dapatlah 0.03 mol. Okey, alright. So ini dah ada mol. Okey, so bila kita dah ada mol, kita balik kepada soalan dia nak cari apa? Bilangan molekul. So nak cari bilangan molekul, ingat tak formula tadi?
Okey, formula pertama yang melibatkan molekul macam ni. Bilangan mol sama dengan bilangan zarah. Bilangan zarah ni termasuklah atom, molekul semua ya, dan jisi relatif ke bahagi dengan nombor Avogadro. So bilangan molekul ni zarah tadi nak cari ini. So bilangan mol darab dengan nombor Avogadro di sini. Okey, bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Diberi ya nombor Avogadro ni. So jawapannya adalah 1.806 darab 10 kuasa 22 molekul. Okey, so untuk bab 3 ini 3.2, sekarang kita tengah belajar ni 3.2 ni ada 3 formula kan. So kamu kena betul-betul faham tentang formula ini. Jadi kena rajin ya, tengok balik, banyakkan buat latihan. Okey, tengok balik slide-slide dan penerangan cikgu. Baik, setakat ini sahajalah pelajaran kita pada hari ini. Agak panjang okey. Jadi penutup kepada pelajaran kita pada hari ini, sila buat latihan daripada buku teks ya, seperti berikut. Okey, muka surat 58, uji kendiri 3.1. 7 soalan di sana, boleh cuba buat kesemuanya. Okey, nanti kita akan semak jawapan lah ya. Okey, selamat membuat latihan, jaga diri. Jumpa lagi di kelas seterusnya pada minggu depan.